Okey. Saya akan share berkenaan dengan dari segi apa assessment distribution kita punya assessment distribution. Okey. Mana laptop yang tak ada kamera? Happy birthday sir. Hari jadi siapa tu? Ada chat tu happy birthday sir, bukan hari jadi saya ni. Macam mana boleh jadi hari jadi saya ni? Saya punya hari jadi bulan November. Anyway, thank you lah. Anyway, you ucapkan happy birthday kepada saya. Saya ucapkan terima kasih lah. Okay. Yang mana laptop yang tak boleh kamera tu understood lah. Oh, kalau nak bagi hadiah, okey juga. Saya terima. Okay. Okay. I want to share. Sekejap saya share screen. Sebab kita kena lihat ni dengan jelas supaya semua orang faham. Okay. Boleh nampak screen? Boleh nampak screen tak? Nampak sir, nampak. Nampak sir. Okay. Assessment distribution untuk ini merujuk kepada RPP kita So kita kena tahu, faham apa yang kita dah buat. So untuk kita punya assessment kita ada quiz, test, practical assignment, project, iaitu POPBL. Kemudian kita ada final exam So untuk quizzes 5% quizzes saya rasa saya dah bagi 6, mungkin ada satu lagi quizzes yang berhutang yang belum kita buat lagi It's about 7 quizzes. So kita rasanya kita tak buat satu lagi ada satu lagi quiz yang kita tak buat. Nanti saya akan maklumkan short quizzes 5%. Kemudian kita ada 2 test untuk setengah jam satu test. Test 1 kita dah buat, itu yang the first one tu ada berapa? 15 soalan kan? 15 soalan multiple choice. 10% berarti kita dah buat satu, kita dah ada 5% lah markah tu. Jadi apa yang awak dapat hari tu adalah 5%. Dan kita akan ada test 2 Test 2 kita akan buat minggu depan. Minggu depan adalah minggu yang ke-14, minggu yang terakhir pertemuan kita. Kita akan buat test 2 pada pukul 8 malam Pukul 8 malam kita akan ada test 2 dan test 2 untuk seperti macam test 1 kita akan buat setengah jam. Clear about that? Hello? Nak tanya terus tanya Clear sir. Clear sir. Kalau nak tanya terus tanya aja. Jangan tak. Hari bila? Minggu hadapan hari Selasa. Okey. Kita punya kelas lah. Kan kita dah habis syllabus kan. Okey. Kemudian assignment yang 15% ni berarti OSH Management System yang berganti dengan syarikat kimia yang kita buat dahulu dah selesai dah tu. Kemudian kita buat hierarchy pun dah selesai. Berarti setiap satu adalah 7.5%, 7.5% setiap satu setiap satu. Kemudian POPBL Incident Investigation Report, ini chapter 5 nya 20%. Wow, banyak tu. Satu projek yang awak buat ni dia akan mengambil awak 20%. Wow. Sebab apa kalau kita tengok ni test campur dengan quizzes saja pun, 2 test campur dengan quizzes baru 15% tau. Ini awak buat satu projek ni it cost you 20%. 20% is a lot. Okay. So kalau peratusnya besar, maksudnya kena kerja lebih lah. So jadi awak akan kena kerja lebih lah. Projeknya tak besar, tetapi ada banyak proses ataupun aktiviti yang perlu awak buat untuk for you to deserve that 20%. Okay. Sebenarnya yang penting di sini adalah awak melalui proses tersebut dan awak melalui pengalaman tersebut. Itu yang paling penting tu The experience tu yang penting. Okay, nanti kita akan bincangkan. Kemudian final exam 2 hours, 60 multiple choice question, 50%. Okay. So jadi inilah penilaian awak untuk untuk OSH DI 10102 ni Okay. So sekarang kalau awak perhatikan untuk test 2, kita bincang test 2 dahulu jadi quizzes saya rasa saya dah buat 6 kan? Quizzes 6
Jadi ada satu lagi, nanti I will mention to you dalam group. Please be alert apa-apa maklumat yang saya letakkan dalam group. Kadang-kadang saya letak videos ke apa, itu pun penting sebenarnya untuk awak di luar daripada ni, untuk kebaikan awak dari segi kehidupan awak dan juga kerjaya awak. Kadang-kadang video tersebut saya sharekan, dia ada kepentingan yang amat besar di mana universiti tak ajar. Tapi sebenarnya kalau awak faham betul-betul, that will guide you a lot dan that will become a turning point in your life and even your career. You kena ingat tu, it's very powerful. Okay. Macam juga hari tu, siapa yang dah attend saya punya talk tu, reprogramming your brain, it means reprogramming your RAS for your happiness and success. It is a very powerful tool sebenarnya, because saya mencari kaedah tu sebenarnya for many years, only then I came across dan I improvise, saya improve dia punya method. Okay, it's very powerful sebenarnya. It's not a matter of just visualization. Yang penting awak kena tahu macam mana nak buat. Dia bukan main visualize macam tu. Dia ada dia punya cara yang betul. Kena ada cara yang betul. Kalau dia tak betul, dia tak jadi. Okay. Alright. Jadi quiz kita ada satu lagi yang belum dibuat. Test, kita ada satu test. Kita ada test yang kedua. Okay. Test yang kedua, test yang kedua adalah emphasize sebenarnya chapter 4 dan chapter 5. Dia punya emphasize is chapter 4, chapter 5. Walau bagaimanapun, sebab dia ada 15 soalan, kalau manalah tahu ada ke beberapa soalan yang timbul daripada chapter 1, chapter 2, chapter 3 pun mungkin juga. So my recommendation is for you to read all lah. Tapi emphasize chapter 4, chapter 5. Itu dia punya soalan dia. Dan lagi satu pun lagi bagus bila awak baca semua juga kan. Maksud dia preparation kan untuk final kan. Repetition is the mother of mastery kan saya dah kata. Repetition is the mother of apa lagi? Skill. So jadi benda tu penting please read. Okay. Okay itu berkenaan dengan test 1. Alright. Okey, kemudian dengan ada apa-apa soalan berkenaan tu? Ada apa-apa soalan? Setakat ni Tak ada, sir. Okay, ada saya. okay, clear that one clear. Alright, let's go to your Simon itu dah siap dah Simon. Siap 75%. Kemudian POPBL. Okay, we want to discuss about POPBL. Kalau awak pergi ke folder outer awak, saya dah bagi semua tu dia punya instruction apa dan sebagainya. I already gave it to you dalam outer punya folder. Cuba tengok dalam outer punya folder tu. You can look into your outer punya folder. Final exam 2 jam 60 multiple choice 60 soalan multiple choice 50%. Okay, that one is fine. Okay, let's go to your POPBL. I want to go to your POPBL Okay. Kalau saya diam stop share. Okay. Let's go into your POPBL. Right. Okay, dalam group activities group activities. Dalam group activities, you akan tengok situ POPBL, incident investigation, report, video presentation link, and minute meeting. Okay. Jadi dekat dalam folder ni awak kena masukkan awak punya report, awak punya video presentation, dan lagi satu ialah minute meeting. Okay. Alright. Okay, bila saya buka tu, bila awak buka folder tersebut, awak akan ada 4 dokumen kat dalam tu. Okay. Evaluation rubric, accident investigation instruction, POPBL incident investigation report, dan report cover. Ada 4 di situ Let's say kita buka satu persatu. 1, 2, 3,
Tak ada 4. Keluar apa dah? 3, 4. Dia ada 4 dah tu. Okey, mana yang tak keluar lagi ni? Okey. Okay, let's go to the instruction Sir, Yup. saya tengah present ke? Tak. Saya belum present lagi. Kejap Nanti ya. Saya nak tengok lagi kejap. Okey. Okey. Okay. Mana sikit instruction. Okay, dengan azan sekarang ni kita just let them take 5 minutes break sekejap azan. Okey, Assalamualaikum, boleh dengar saya? Hello? Boleh sir. Okey. Boleh sir. The first thing adalah the first thing yang saya nak tunjuk di sini, boleh nampak ni memorandum, ada perkataan memorandum ni? Nampak sir. Okey, yang ini adalah laporan incident investigation. Cerita dia macam ni lah. That's why kita tengok dari segi perkara yang berlaku. Sebenarnya perkara ni adalah perkara yang sebenarnya berlaku. Tapi saya dah tukar lah. Macam KLCC, saya namakan KLDD lah. Saya tak boleh gunakan nama dia yang sebenar
Okey, so jadi ini sebenarnya adalah satu report yang dihantar oleh Major Besara Muhammad Kasim ataupun Major Retired Muhammad Kasim Wahab berkenaan, dia adalah corporate safety corporate safety. Jadi dia ni macam SHO jugalah safety health officer ni. Ini berkaitan dengan satu kemalangan yang berlaku di Suria KLDD Jadi nanti dalam report gunakan perkataan yang sama, Suria KLDD. Cik, bukan ke Suria KLCC. Kita make believe, ini cerita dia lah KLDD tak ada cik, pakai je Suria KLDD Suria KLDD Kuala Lumpur City Centre Okey. So apa yang berlaku ialah satu kemalangan telah berlaku di Suria KLDD di Kuala Lumpur, dan kemalangan itu melibatkan kematian dan kemalangan. Seorang meninggal dan seorang lagi menghadapi kemalangan Jadi apa yang berlaku ialah laporan telah pun dibuat oleh Major Besara Muhammad Kasim tadi ni, Wahab. Okey. Dan laporan tersebut ini adalah laporan yang telah dihantar kepada General Manager Suria KLDD. Ini laporan yang dibuat laporan yang dibuat. Okey. Okey. This is laporan yang dibuat. Okey. So nanti awak boleh baca dah berkenaan laporan yang dibuat. Okey. Sekarang apakah tugasan awak? Okey. Awak diberikan satu laporan yang telah dibuat oleh seorang safety what they call it, this one is corporate safety ataupun safety health officer bagi KLDD punya Suria KLDD, satu syarikat di Suria KLDD. So jadi apa yang perlu awak buat ialah awak perlu menilai menilai laporan yang telah dibuat oleh Suria KLDD ni, yang dibuat oleh Major Besara Muhammad Kasim Wahab ni. Awak perlu membuat laporan tersebut. Dan ini adalah awak punya problem Problem awak ialah awak nak melihat, jadi apakah problem? Sebab kita kata ialah POPBL Project Oriented Problem Based Learning. Jadi hasil yang perlu awak dapat ialah problem yang awak ada, berarti awak nak menyelesaikan problem tersebut Problem di sini ialah di mana ini laporan yang dibuat merujuk kepada pengetahuan yang awak dah belajar dan juga kajian yang awak akan buat, research yang you akan buat research. Jadi awak akan tengok laporan ni dan awak perlu buat penilaian. That means you got to evaluate. You buat penilaian terhadap laporan ni. Jadi penilaian yang awak perlu buat ialah awak nak tengok apakah dia punya strength dan apakah dia punya weaknesses terhadap laporan tersebut. Setelah awak kaji apakah dia punya kekuatan, apakah kekurangan, dan lepas tu at the end of the day you kena buat dalam report you kena buat ialah apakah recommendation yang you akan tambah, yang you akan buat sekiranya you diberi peluang untuk membuat report, membuat penyiasatan dan report terhadap syarikat berkenaan ni. See, that is the thing. So, jadi apa yang awak perlu lakukan dalam jadi siapa sini yang pernah buat PBL, Problem Based Learning? Ada yang dah pernah buat PBL, Problem Based Learning? Pernah, sir. Pernah, sir. Okay, good. Jadi dalam PBL ada beberapa perkara yang penting dalam PBL. Very important element dalam PBL. Dan ini adalah awak punya trigger. This is your trigger, your case. Accident happen, report has been written. Sekarang ialah awak perlu menilai report tersebut dan kemudian awak mencadangkan penambahbaikan, dan awak cadangkan ialah sekiranya awak diberi peluang, apa yang awak akan buat terhadap penyiasatan tu dan juga laporannya.
Okey, ini berkaitan dengan ini you punya trigger Jadi yang you tengok perkataan memorandum ni, ini memorandum bermaksud surat yang telah diberikan ataupun report yang telah diberikan daripada Meja Bersara Muhammad Kasim kepada Mr. Alan Brown, dia General Manager. Jadi awak akan buat penilaian. Kemudian, okay, we go to the next one. Yang penting, yang seterusnya, yang penting, hold on let me share. Lagi satu, itu dia. Kemudian kita akan tengok ialah hold on. Dia punya rubric. This is another thing, rubric. Oh, instruction, sorry. Instruction. Okay. Okay, tengok dari segi instruction. Tadi awak dah nampak dia punya trigger Apa dia punya trigger Dia punya problem awak tu, yang awak tadi kita dah nampak. Okay, arahan di sini. Boleh nampak arahan dia? Nampak sir. Okay, good. Okay, please refer to KLDD Incident Investigation Report in preparing this assignment. So tadi yang awak tengok tadi yang kita bincangkan. Based on the report given, analyze it according to the guidelines that you have learned and research. Maksud di sini awak jangan terikat hanya kepada apa yang kita telah bincangkan dalam kelas. Awak boleh buat kajian lain. Sebab apa? Dalam POPBL ni sebenarnya dia nak pemikiran awak lebih terbuka dan awak mencari option lain yang lebih baik. Tu saya nak tengok kelainan di situ. Saya nak tengok macam mana awak berfikir. So, kalaulah kita punya POPBL ni, awak hanya ambil apa yang saya ada, lepas tu letak aja apa yang ada kat dalam ni, report ke apa, maksudnya POPBL tu tidak berjaya. Sebab POPBL ni, dia hendak kepada awak berfikir tau, dengan lebih analytical, lebih critical, lebih kreatif, that's the rider, dan melibatkan kumpulan. Jadi, you punya reasoning skill is good. Okay, dan melibatkan kumpulan. So you have to understand this is different from your previous assignment. Previous assignment dia agak straightforward, very straightforward. Okay, lepas tu ni yang tadi kita bincangkan, find its strength and weaknesses of the report and investigation. Ni very important. Suggest your recommendation on improving the report and investigation as if you are given the opportunity to do it. So kalau you yang perlu buat investigation and report, what will you do? So you kena bagi recommendation and why. That's mean dalam kita membuat laporan di sini dan sebagainya, recommendation, you mesti ada fact, you mesti ada fakta. Kalau dia kata kita sepatutnya buat macam ni, dia mesti ada explanation why. Okay, why? Okay, how? Okay. So it's not just the what. What ni is so basic. So dalam tahap pemikiran jadi the how and the why is important Okay. So that's why you kena attend taklimat saya ni berkenaan dengan POPBL ni. Because if you give me the wrong thing, sorry, you got a low mark. Okay. Itu berkenaan apa yang perlu awak buat. Kemudian report format ni, that's another interesting thing about the report ni. Report ni kita tidak ada menyatakan bahawa mesti ada abstract, mesti ada intro, mesti ada no. Saya tak nyatakan dan up to you macam mana you nak buat report tu. Okay? Dan yang penting dalam report awak ialah macam mana awak nanti kita akan ada report, kita akan ada video presentation, kita akan ada meeting minute. Okay? Minute mesyuarat. Macam mana awak nak buat report, macam mana awak nak buat video presentation, macam mana awak nak buat meeting minute, nak membuktikan bahawa awak memenuhi keperluan rubrik untuk penilaian awak tu. Kalau awak boleh buat report awak, video presentation awak, minute meeting tu mengikut keperluan markah dalam rubrik tu, maksud dia awak berjaya. Okay, so saya tak ada menyatakan perlu ada abstract, perlu ada intro, perlu ada methodology, perlu ada, no, I open up. Yang penting bila saya baca awak punya report, bila saya tengok awak punya video presentation, bila saya tengok awak punya minute meeting, benda apa yang saya lihat, apa yang saya baca tu, boleh saya memberikan markah di situ.
So kalau apa yang awak buat tadi, ketiga-tiga benda tadi tu, sekiranya ini tidak dapat memenuhi keperluan rubrik tu, that's mean you rugi lah. So, nampak tu? So kita buat secara, jadi ini adalah open-ended. Maksud dia tugasan awak is open-ended, maksud dia saya bagi awak kelonggaran di situ, macam mana awak nak buat report awak ke, minute meeting awak ke apa dan sebagainya, up to you. Yang penting nanti bayangkan awak menjadi seorang penilai, awak menilai rubrik tu, awak ada tak? Oh, saya ada kat sini, ada kat sini, ada kat, nanti kita akan tengok. Okay. Yang lain ni is just a very simple thing. Dari segi size, dari segi apa, this is small matter. Okay, front cover pun saya dah berikan dan sebagainya. Okay, kemudian video presentation. So, dalam video presentation ni, you kena perlu buat video presentation. Nampak? Dan video presentation yang awak buat pun mestilah memenuhi kriteria yang dikendaki pada rubrik tadi tu. Nanti kita akan tunjukkan rubrik tu. Dan video presentation tu should be at least 30 minit. Paling kurang 30 minit. Paling kurang. Sebab apa? Kita ada berapa orang awak satu kumpulan? 5 orang ke 6 orang? 4 saya, 4. 4 orang je. 4 ke 5 saya. 4 ke 5 lah kan? Jadi 4 ke 5, that's why saya target 4 ke 5. Itu maksud dia setiap orang lebih kurang dalam 5 minit lah. 5-6 minit lah. Biasanya it will take time lah kan untuk you transition lah. So jadi dalam 5-6 minit lah seorang. It's about 6 minit seorang. So at least about jadi 6 minit tu itu yang diperlukan. Lebih kurang dalam 6 minit 6-7 minit lah macam tu. Okay. You be surprised bila you present kadang-kadang you tak sedar waktu, you melebihi waktu yang diberikan. It's okay untuk lebih, tapi jangan kurang biar lebih. So jadi setiap orang perlu buat presentation. Jadi you bagikan di situ ada 30 minit. Okay, 30 minit. Ada berapa orang? 5 orang. Jadi seorang lebih kurang dalam 5-6 minit atau 7 minit. Lebih kurang macam tu lah. Jadi macam mana you nak bagikan orang ni tentang apa, orang ni tentang apa, perlu merujuk kepada tadi tu. Video presentation, you kena faham dalam video presentation, saya tak mau skema saya tak mau macam membaca, macam apa. Awak boleh buat video presentation secara informal. Macam mana awak nak buat video presentation? Adakah awak nak record setiap orang ataupun awak nak buat presentation secara macam saya cakap ni? Just like macam kita buat Google Meet ke ataupun apa, katakan 4 ataupun 5 orang kita buat presentation. Tetapi pastikan bila buat presentation tu dalam when you are in a Google Meet, you mesti nampak lively. Sebab saya nak tengok nanti kaedah penilaian tu, dia ada kaitan your teamwork, dari segi coordination dan sebagainya. Dia kalau video presentation awak ambil seorang lepas tu awak gabungkan kan, dia tak nampak teamwork di situ. Katakan saya sebagai host ataupun awak nak buat secara macam bentuk forum pun boleh juga. Saya sebagai host kata apa, ataupun saya sebagai ketua kumpulan. You can be like a forum ataupun presentation tu sebagai ketua kumpulan, seolah-olah awak membentangkan kepada saya dalam Google Meet tersebut. So jadi awak boleh kata, saya kata Harif, macam mana Harif, sila terangkan berkenaan dengan ni. Lepas tu bila sampai kepada Harif pula, Harif pun menceritakanlah benar ni apa yang dibuat dan sebagainya, dan you katakan bahawa bahagian ni kita telah bincangkan tadi dengan Syahril dan sebagainya. Jadi you libatkan kawan you dan katanya cerita-cerita ni. Betul tak Syahril? Syahril mungkin boleh cerita sikit tentang ni. Oh okey, lepas tu pas balik pada orang ni, balik pada orang ni. You faham tak? It's a dynamic situation. Faham ke tak ni? Faham sir. Hello. Saya tak nak skema. Saya tak nak skema presentation. The report should be written based on blah 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 blah. Lepas tu seorang. Lepas tu seorang lagi. Minute meeting should be written based on boring. So saya nak dynamic dalam awak punya pembentangan tu. Oh okay Adam. Maybe Adam boleh ceritakan sedikit ni. Oh lepas tu mungkin ada yang mencelah. Muhammad pula mencelah. Adam, sebentar, saya nak tambah sikit berkenaan dengan tu kan, nampak? You macam you buat perbincangan apa semua. That's what I want from your presentation. Hello?
Saya faham sir. So saya cadangkan you buat Google Meet ke apa untuk that kind of presentation. You mungkin boleh katakan okey pada petang ni ke malam ni kita akan membuat pembentangan berkenaan dengan ni dan antara kumpulan saya ingin memperkenalkan saya adalah sebagai ketua kumpulan next apa. That means you berada dalam satu masa. Okey. Dan lepas tu you boleh interrupt orang satu boleh interruptkan katakan Don kata masa tu Adam tengah bentangkan, Don boleh bicara. Sebentar Adam, boleh saya beri pandangan sedikit berkenaan dengan tu. Okey, those kind of thing. Then you nampak dynamic dalam kumpulan tu. Okey, kenapa saya katakan demikian? Adalah sebab dia. Sebab merujuk kepada rubrik tu. Ingat, merujuk kepada rubrik, kalau tidak awak akan rugi markah awak kalau awak tak buat seperti apa yang saya nyatakan. Okey, itu berkaitan dengan video. Meeting minutes. Jadi 30 minit tu bermaksud bukan semestinya seorang mesti 6 minit Yang penting ialah keseluruhan tu paling kurang 30, lebih 40, 50 suka hati awak lah. Jadi yang penting di situ yang saya nak tengok ialah bererti orang ni akan bercakap, orang ni akan mencelah, orang ni mencadangkan, orang ni apa dan sebagainya. Mungkin ada kawan dia terlupa, saya ingin menambah sedikit point daripada situ. Ada pun bila katakan one of you bercakap dan sebagainya, lepas tu ada sahabat lain yang ingin menambah daripada apa yang topik yang saya bincangkan tadi, ada yang menambah dan sebagainya. It shows that your group dynamic tu nampak. Very important. Kalau saya tak nampak ni, saya bagi awak markah rendah on your video presentation. Your video presentation is not the video presentation seperti yang you buat macam biasa-biasa tu. No. I want to see interaction within the group. Okay? I want to see interaction. Very important. That shows the teamwork. Okay? Kemudian, meeting minutes. Meeting minutes maksud dia, ingat dalam awak menyelesaikan case ni, ingat yang penting di sini adalah sama ada proses berlaku atau tidak. Yang di sini ialah nak ditekankan ialah proses. The process. So jadi dalam minute meeting, awak jangan kata bahawa awak mesyuarat sekali, awak selesai masalah. Mana ada orang buat meeting sekali selesai masalah. That means you mesti ada beberapa meeting. The more meeting you have, the better it is. Tetapi you kena rekodkan, you kena buat meeting minutes. Dari sini awak akan belajar macam mana nak menulis meeting minutes. Saya cadangkan ialah macam awak, apa yang awak boleh buat ialah katakan you ada 5 orang dalam satu kumpulan. What you should do ialah you set a time. Okay, we're going to have a meeting, our first meeting tomorrow. So you buatlah meeting. Pukul berapa? Okay. Everybody is there dan somebody will take the minute. Ada orang jadi pengurusi dan yang lain pencatat dan tulis minit mesyuarat. Awak kena belajar di sini lah macam mana nak tulis minit mesyuarat. Sir, how to write a minute mesyuarat? Google. There's a lot in the internet how to write meeting minutes. A lot. Even they have a template, they guide you dan sebagainya. Dan saya nak tengok sekurang-kurangnya awak mesti ada berapa minit meeting? Sekurang-kurangnya awak kena ada 3 minit meeting. Paling kurang 3 meeting minutes. Sekurang-kurangnya kena ada 3 meeting minutes. Apa yang penting dalam meeting minutes? Apa yang penting? Tak boleh sesiapa bagi saya pandangan apa yang penting dalam menulis minit mesyuarat? Antara perkara yang penting agenda dalam okey, agenda mesyuarat penting, agenda lagi kehadiran. Okey, apa lagi? Antara yang paling penting. Apa dia? Dalam minit mesyuarat. Duration. Apa dia? Duration. Duration okey. Bukti pemikiran. Tarikh. No, sekarang ni kita nak menyelesaikan masalah. Kenapa kita bermesyuarat? Kita bermesyuarat sebab kita nak buat keputusan. Kita nak menyelesaikan masalah. Sekarang yang penting dalam meeting ialah kita membuat keputusan dan kita nak buat keputusan bersama dan kita kita nak membuat keputusan. Antara perkara yang penting ialah kita nak membuat keputusan dan lagi satu ialah kita nak menyelesaikan masalah.
Bila kita nak menyelesaikan masalah, maksud dia perlu ada tugasan. Maksud dia antara perkara yang penting ialah task apa yang perlu dibuat. Apakah task yang perlu dibuat untuk menyelesaikan masalah kita? Task dia. Ada berapa task? Kalau ada 10 task, maksud dia ada 10 task perkara yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dan kemudian siapa yang akan buat? Okey? Bila dia akan buat? Okey? Macam mana dia nak buat? So, benda-benda itu perlu ada, perlu diperjelaskan dalam meeting minute. Kalau tidak, meeting minute hanya ambil kehadiran, pada saya, meeting minute become useless. Okey? Meeting minutes ni penting di mana apa masalah dia, apa yang benda yang nak selesaikan, buat keputusan. Setelah kita buat keputusan, kita kena pasti apakah perkara yang perlu diselesaikan, bagaimana nak menyelesaikannya, kemudian kita ada task-task yang perlu dibuat untuk selesaikan tu. Jadi, siapa yang perlu lakukan? Bila dia perlu lakukan? Di mana dia perlu lakukan? Kena ada deadline di situ. So, satu lagi saya cadangkan juga ialah dalam meeting minutes ni juga nanti awak masukkan gancat ke apa dan sebagainya. Apa task dia, siapa perlu dibuat, siapa yang akan buat apa semua. Benda-benda macam tu kalau awak nak tambahlah gancat tu it's quite good Jadi yang penting kalau tidak meeting apa yang berlaku dalam mesyuarat, kalau dia tak properly organised, meeting ni adalah tempat berborak. Careful meeting adalah tempat berborak. Okey. Dan saya nak ialah untuk, walaupun awak ada 3 meeting, saya nak awak rekodkan 1 meeting. Saya nak tengok macam mana awak buat meeting. 1 cukup lah. Okey. Mana-mana lah. Kalau saya kata sekurang-kurangnya 3 kalau awak nak buat lebih suka hati awak lah. So, jadi awak punya meeting minutes tu at least kena ada 3. Dan kemudian video buat 1 lah. Mana-mana awak video yang awak rasa bagus, awak ambil tu. Sebab saya pernah tengok di mana pelajar membuat meeting dia tu macam berborak Maksud dia, that is bad. Meeting sepatutnya santai tetapi still to the point. Awak boleh berlawak, awak boleh apa, tetapi dia still to the point tau. Dia bukan mengarut dalam meeting tu. That's why apa yang berlaku ialah kadang-kadang meeting are dragging. Kadang-kadang meeting tu hanya ada 2 agenda saja, tetapi kadang 1 jam, 2 jam. Kadang-kadang masalah dia ialah pengurusi majlis, kadang pengurusi mesyuarat kadang-kadang mungkin berborak, entah cerita sana, cerita sini dan sebagainya. Itu satu. Lagi satu ialah kadang-kadang ahli mesyuarat kadang banyak bercerita, tetapi pengurusi mesyuarat tak pandai nak mengawal situasi. Jadi dia hilang kawalan. Jadi apa yang berlaku ialah ahli mesyuarat bercerita. And I don't like that. Okay. Saya biasa jadi pengurusi majlis, pengurusi mesyuarat apa semua. Saya pernah memcek beberapa dekat 10 agenda, but saya boleh habiskan dalam masa yang singkat. Because you straight to the point. Kita tak nak buang masa. So meeting bukan maksud banyak buang masa. So you punya meeting, you can take about setengah jam ke 15 minit. Bergantung. Okay. So jadi bergantung kepada agenda, sebenarnya, dan apakah perkara yang perlu dilakukan dan apakah tindakan yang telah diambil. Ingat kalau first meeting, second meeting, perkara yang sama timbul lagi, perkara berbangkit tu tak selesai, maksud dia is also a bad meeting. Sepatutnya when come to the next meeting, apa yang kita bincangkan, apa tugasan yang telah beri, sepatutnya telah diselesaikan. Kalau tak diselesaikan, maksud dia ahli awak tu tidak berguna. Maksud dia tidak mengikut apa yang telah ditetapkan oleh mesyuarat. Okey? Hello? Ada soalan? Ada pertanyaan? Sir, minute meeting tu dah kena rekod nama mana? Kena rekod? Saya nak video kata saya ada 3 meeting. Meeting minute tu awak kena buat lah secara bertulis lah. Ada 3 mesyuarat, 3 minit mesyuarat, kena adalah 3 minit mesyuarat. Tapi video awak pilih salah satu daripada mesyuarat tu yang mana awak rasa bagus, ambil satu. Saya nak tengok macam mana awak buat mesyuarat. Faham maksud saya?
whole meeting lah. Maksudnya kita Yes. Okay. The whole meeting lah, ambil satu je. Kadang-kadang awak punya mesyuarat macam ni kan, mesyuarat ni sepatutnya dalam setengah jam je boleh selesai pun. Yang penting mesyuarat, yang penting nama mesyuarat. Kadang-kadang mesyuarat tersebut mungkin 15 minit je pun. Kalau you very efficient, sekejap je dalam 15 minit, pap. Sebab saya nak tengok proses yang awak lalui tu. Jadi, minit mesyuarat sekurang-kurangnya 3. Jadi, maksud senang kata macam ni lah. Awak perlu mengadakan sekurang-kurangnya 3 mesyuarat. Mesyuarat perlu diadakan sekurang-kurangnya 3. Okay? Kalau awak nak buat 4, nak buat 5 mesyuarat, you are most welcome. Lebih tak apa. Macam juga video tadi. Sekurang-kurangnya 30 minit. Lebih tak apa. Macam ni saya nak katakan tadi, bila minit mesyuarat yang awak perlu adakan sekurang-kurangnya 3 mesyuarat. Minit mesyuarat pun ikut. Kalau mesyuarat 3, ada 3 minit mesyuarat. Kalau mesyuarat 4 minit mesyuarat. Video mesyuarat awak hanya satu saja. Saya nak tengok macam mana awak buat mesyuarat. Itu saja. Satu cukup untuk video tu. Sediakan link dia. Link dia. Mesyuarat, untuk mesyuarat. You ingat sebab markah di sini adalah besar ya. Markah dia 20% tu. Okay. So, jadi meeting tu, cara yang mudah kita kalau nak buat meeting, kita nak record, simple aja. Buat Google Meet, record aja Google Meet tu. Habis kita. Jadi, lebih kurang juga macam video presentation tadi. Video presentation tu awak buat Google Meet dan buat pembentangan aja. Habis kita. Sekali. Okay? Tak payah buat video seorang-seorang lepas tu combine. Tak perlu. Pakai je Google Meet tu. Okay? Sir. Saya ada soalan saya. Yang video presentation tu kena buat dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris? Saya nak buat dalam video presentation. Video presentation, sir. Right. Okay. Semua soalan kita apa semua kita dalam bahasa Inggeris, mestilah bahasa Inggeris. Ini latihan untuk awak. Right? Okay, sir. Thank you, sir. Ini latihan untuk awak. Kalau selagi you don't change, you won't improve yourself. Simple. If you don't change, you won't improve. You tak boleh kata, you don't give excuses, say, sir, I cannot do a presentation in English, saya tak pandai bahasa Inggeris. Okay, kalau kerja awak memerlukan awak bercakap dalam bahasa Inggeris, kalau awak tak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris, berarti no job for you. You sanggup meninggalkan kerja itu sebab you tak boleh cakap bahasa Inggeris? Wow, you must be silly. Okay. No excuse. Got to do it. Okay. Sebab bila awak menghadiri temu duga, you have no option. They either take you or they kick you. Either one. Alright. So, you got to do it. Video presentation. Okay, meeting tadi minute meeting. Faham Sebab saya tak terangkan. Bahasa Inggeris. Apa dia? Ya. Hello. Meeting. Meeting minute. Meeting minute dalam bahasa Inggeris lah. You kena belajar ni semua dalam bahasa Inggeris. Cakaplah dalam bahasa Inggeris. You boleh campur lah dalam masa you mesyuarat tu. Kalau dalam masa you mesyuarat, kalau you dah susah sangat nak keluarkan idea dalam bahasa Inggeris, bolehlah cakap bahasa Melayu. Tapi janganlah all the time cakap bahasa Melayu. Kan ni latihan. Boleh sir, boleh. Selagi you kata I can't do it, inilah you punya RAS, reticular activation system you. Because you are what you believe. You believe that you can't do it. You believe that you are weak in English. Memang. Because that is what you believe. Okay, dekat sekolah pun dulu mungkin cikgu awak ni bahasa Inggeris teruk penuh awak percaya dengan tu, memang sampai bila pun awak takkan improve. Yang penting jangan salahkan cikgu awak, salahkan diri awak sebab awak menerima kenyataan tu. Because you believe it. You got to change the belief. You got to challenge the belief. Okay? Yep. Challenge. Yes, you got to. Saya tak kira bahasa Inggeris awak bertabur dan sebagainya. Saya tak kira. Saya bukan nak kira markah. Awak cakap bahasa Inggeris bagus tak bagus. Bukan saya check grammar awak. Yang saya nak check awak punya kesungguhan, confident awak dan sebagainya. Okay? I don't care about your English. The most important thing you speak English. That's the thing. Okay? Belasah je. Belasah je. Tak kira grammar tu betul tak betul. Lantak je. Okay?
Yang penting awak cuba dan awak buat. Bukan cuba, awak buat. Okay. Belasah je bahasa Inggeris. Saya tak kira bahasa Inggeris awak. Okay. Okay, itu berkenaan dengan meeting Meeting. Okay. Ada apa soalan lagi? Clear Sebab apa? Lepas ni kalau siapa yang hantar assignment tak saya tinggal potong markah je. Kalau nak tanya sekarang. Okay. Sebab tu penting awak hadir ke kelas saya ni. Apa lagi? Meeting minute clear, sir. Okay, good. Very nice. Okay, dalam meeting minute, so pastikan you have to be clear apa keputusan dalam mesyuarat tu, lepas tu apa yang perlu dibuat, siapa perlu dibuat, deadline dia bila, benda-benda macam tu. So the second meeting, maksud dia benda tu dah selesai, ditutup, apa dan sebagainya. So jadi benda tu penting lah Okay, good. Jadi sebenarnya ini latihan. Besok bila awak bekerja, besok benda-benda akan menjadi mudah bagi awak. Yang seterusnya adalah reflection. Reflection ni berarti refleksi. Refleksi, apa maksud reflection? Is what you think or what you feel terhadap apa yang awak lalui. Sebab apa yang awak lalui ni semua adalah pengalaman. The POPBL actually is giving you the experience in solving a problem as a team. Okay, dalam konteks ni POPBL ni. You solving a problem, experience or solving a problem as a team. Okay. Dan kemudian selepas awak dah melalui proses tersebut, then lepas tu awak buat reflection. Apa yang aku buat ni okay ke tak okay? Do I learn something? Do I enjoy whatever I'm doing? You know, agaknya kalau saya tak ada, grup saya ni okay ke? Ataupun saya belajar sesuatu yang baru ke daripada tim saya? Jadi benda-benda macam tu. Jadi untuk reflection ni, awak kena pergi kepada assessment, individual assessment folder. Awak pergi kepada individual assessment folder, kemudian awak tengok problem solving dan teamwork reflection. Dalam reflection tu ada, saya rasa ada 3 soalan yang disoal dan awak jawablah kat dalam tu. Ini adalah lebih kepada reflection, apa yang awak rasa. Okay. So saya nak ialah you have to be honest to yourself. Jangan bila you menjawab ni. Saya nak tengok ialah bila awak ada kesungguhan nak, ini jawapan di sini bukan jawapan betul atau salah Jawapan di sini adalah lebih kepada apa yang awak rasa, apa yang awak fikirkan, apa yang awak rasa, apa yang awak fikirkan secara ikhlas. Okay. So kalau awak jawab semua dengan baik, saya bagi kira saya consider markah penuh. Tapi kalau siapa yang tak jawab, saya akan potong markah awak. Apa yang saya nak ialah awak menjawab, the effort of answering. Tetapi janganlah jawapan tu pendek sangat. Perlu ada nampaklah jelas sikit, more precise di jawapan tu. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, ada apa-apa soalan berkenaan ni? Dan pastikan report, video presentation and meeting minutes are due on Sunday, 4th of July. 4th of July bila? 4th of July? Sunday, sir. Which Sunday? Not this Sunday. Next Sunday. The following Sunday, iaitu minggu yang ke-14. Maksud tu Sunday tu adalah your punya semester break. Study week. Betul tak? So betul, jadi awak ada banyak masa. Sebab apa saya bagikan awak banyak masa ni? Supaya awak boleh buat meeting, awak boleh buat apa dan sebagainya. All this kind of thing. Okay? Alright. So you have to decide within your team, bila kita nak mesyuarat, tentukan bila nak mesyuarat, bila kenapa dan sebagainya. You dah buat planning. The first meeting actually is planning. The first meeting you get together is you are doing a planning sebenarnya. Okay, you buat perancangan apa yang perlu kita buat, apa semua. Okay, meeting kita nak buat berapa kali, meeting ni apa semua. Dah jadilah satu mesyuarat. Okay, do a Google Map, dan lepas tu Google Map pula ni, Google Meet, dan lepas tu then start. Okay, dah boleh mula meeting yang pertama. In fact malam ni pun dah boleh mula meeting. Okay, fine. Ada apa soalan lagi sebelum saya pergi kepada rubrik?
Please take note Okay, tak ada. Let's go to the rubric. Okay, ni pentingnya. Rubric ni is very important. Tak ada seorang pun dah tak nampak muka dah. Semua ni tak suka tunjuk muka ke? Okay. Alright. Okay, let's go to the rubric this is very important. Pula appendix D pula ni. Okay, where's the rubric? Never mind. I just open up this thing rubric. Share. Nampak sir? Hold on. This is the one. Okay, great. Okay, boleh nampak? Sir, boleh zoom in lagi tak? Apa dia? Nampak? Nampak sir, nampak. Okay. Alright. Okay. So POPBL evaluation rubric and team reflection. Ingat apa yang awak buat semua tadi tu, bergantung kepada rubrik ni untuk markah awak. Jadi awak buat report, awak buat apa tadi? Video presentation, awak buat meeting minutes. Adakah dia menggambarkan? Boleh tak awak dapat markah? Kalau awak menilai diri awak boleh dapat tak markah-markah dekat sini? Ni. Jadi awak pastikan bahawa bahawa awak boleh dapat markah di situ. Nampak? Ni. So ada dua rubrik kat situ Ada dua rubrik. Satu ialah problem solvent rubrik dan yang keduanya ialah teamwork and team processing rubrik. Ni ada dua rubrik yang perlu awak lihat. Dalam apa yang awak buat tu, awak boleh dapat markah kat sini. Okay, macam ni. Manage conflict. Manage conflict ni bagus juga sebenarnya. Katakan awak tunjukkan sama ada dalam video presentation ataupun dalam satu video meeting yang awak pilih tu, macam mana awak manage conflict. Manage konflik ni maksud dia, saya setuju lah ni, saya tak setuju lah ni, saya rasa A lebih baik, no, B lebih baik. Jadi macam mana you manage konflik? Okay, jadi adakah pengurusi majlis sebagai ketua kumpulan ke apa, awak try to manage konflik ke apa. So this is very important. Kalau benda tu awak boleh buktikan, then you're great. Ataupun itu sebenarnya saya boleh nampak tu macam mana you manage konflik. Okay. Dan lagi satu ni, effective reflect on teamwork. Contoh dia, multi-assess in teamwork of individual and group as a whole. Maksud dia teamwork di sini. Katakan awak sebagai ketua kumpulan dan sebagainya, you make a Google Meet tadi tu, sama ada dalam video presentation ataupun dari segi meeting punya video tu, saya nampak bahawa ada kesungguhan dalam team tu. Orang ni bercakap, orang ni bercakap. Tak adalah yang orang seorang ni kan senyap aja daripada habis awal meeting sampai ke habis meeting, senyap aja. Okay, so it means that dari segi dari segi teamwork is not good. So kalau you are able to work as a team, maksud dia everybody contribute sebenarnya. So everybody communicate, everybody contribute. Ingat ni bukan berborak So everybody seems to be cheerful. Kalau you buat dalam meeting, muka semua skema saja dan sebagainya, wow, boring. Dia mesti ada gelak-gelak sikit, ada joke sikit ke, ada apa, but still in track. You're on track, you're still on track. Saya sendiri pun kalau saya conduct meeting, I still laugh, I still apa dan sebagainya, making joke, but we are still on track. Bukan melaut, pergi ke laut ke apa dan sebagainya pergi ke laut tak ada. So those kind of thing. Alright. So build consensus.
Maksud dia konsensus ni, maksud dia persetujuan. Walaupun pada asalnya, I think A is good, they give me a point. B is good. Lepas tu bincang, and then they decide that, oh, I think A is okay. Okay. Walaupun dia tak setuju daripada awalnya, because the majority agreed, then at the end of the day, alright, I agree. Consensus. Jadi consensus ni maksud dia, walaupun you don't agree, tapi majority dah agree, you bersetuju sebab everybody is agreed dan you menyokong benda tu. Walaupun pada awalnya mungkin ada perbincangan, ada penjagahan pendapat, tapi setelah dipersetujui oleh semua, dia menggambarkan bahawa you setuju. Okay, alright, everybody agree with that. Let's go proceed with that. Okay, macam tu lah kan. Manage time, okay. Dari segi manage time ni penting. Manage time macam mana? Daripada video, daripada your minute meeting dan sebagainya. Kalau dalam minute meeting, minute yang pertama katakan untuk mesyuarat yang kedua, awak perlu selesaikan task tersebut. Tetapi dalam mesyuarat yang kedua, task tu masih tak selesai lagi. It shows that your team does not manage time properly. You don't manage time properly, those kind of thing. Okay. So, jadi kalau you perhatikan di sini, distribute task, nampak ni. Apa maksud distribute task? So, maksud dia distribute task ni, kalau awak ada 5 orang, awak bagi tugas untuk setiap orang. So, seorang pertama buat apa, B buat apa, C buat apa, ni buat apa. You distribute the task. Ada juga task yang mungkin dilakukan kepada 2 orang ke apa, tapi have to be more specific, apa yang dibuat. So, ini penting. Collaborate and contribute equitably. So maksud dia collaboration and contribution, jadi boleh nampak keseimbangan. Okay, setiap orang ada kerja dia, setiap orang are contributing. Okay, conflict maksud dia manage conflict, maksud dia dalam perbincangan, dalam mesyuarat, dalam presentation, kalau ada percanggahan, tapi dalam situ macam mana kita sebagai pengurusi ke sahabat yang lain ke apa, macam mana kita manage percanggahan di situ. Okay, itu biasa dalam mesyuarat, biasa. A kata macam ni, B kata macam ni. Jadi saya sebagai pengurusi majlis atau kawan yang lain kadang beritahu, okay, ini bagus, tapi saya nampak ini. Lepas tu pengurusi mungkin akan kata ni, tapi pandangan saya kita buat macam ni. Jadi biasa dia akan lebih dengar pengurusi bila pengurusi tu give the ideas. Sekarang kita akan, biasanya kalau kita tak sure, kita tanya dia balik, okay, kalau you tak setuju dengan point tu, apa sebab you tak setuju? Minta diterangkan dengan lebih. Jadi bila diterangkan dengan lebih, baru kita nampak weightage dia, betul ke tak apa yang dia cakap tu sebenarnya. Kadang-kadang bila diterangkan, sebenarnya kita nampak point tu memang tak perlu, tak ada, kurang dia punya weightage. Tapi ada juga bila diterangkan dengan detail, kita nampak weightage tu dan kita boleh ambil. Jadi benda-benda macam tu perlu penerangan lebih lanjut. It's not a matter yes or no. Okay. Effective reflect on teamwork. Jadi dari teamwork ni kita boleh nampak jadi kalau awak punya meeting ke, dalam awak punya presentation, nampakkan awak ni skema semua kan, it shows that you are not a good team. A good team ni kan, semua orang akan muka dia seronok berada dalam kumpulan tu. Dia bukan huha-huha menjerit-jerit apa dan sebagainya. Muka tu nampak seronok, muka tu happy dan sebagainya. Everybody is willing to listen. Tak adalah muka yang blur, muka yang boring, apa semua, tak ada benda tu dalam team. Okay. So, body language is very important. Build consensus. Jadi macam mana awak boleh dapat persetujuan di situ? A kata macam ni, dan sebab tu dalam mesyuarat kadang kita nyatakan A mengatakan macam ni, B mengatakan macam ni, tetapi hasil daripada perbincangan tu dalam mesyuarat kita telah bersetuju bahawa kita agree upon this idea. Sama ada gabungan idea ke, B punya idea ke, A punya idea, bergantung atas dasar apa. Okay, mesti ada justification. Manage time, di sana awak menguruskan masa. Okay, kalau meeting awak tu terlampau panjang pun ada masalah juga lah. Kalau kita sebenarnya masa kita patut habiskan adalah membuat kerja, bukan bermesyuarat. Quality work, nampak di situ, create products that resemble practicing professional in the field. Jadi dia menggambarkan kepada hasil yang dibuat oleh seorang profesional. Stay on task, create work plan, agenda and monitor progress.
Jadi perlu ada task-task tu and kita monitor progress. Sebab tu saya kata, if you want to monitor progress, you buat Gantt chart. It's good to make a Gantt chart. Tahu tak Gantt chart? Kalau tak tahu, cari dekat Google, Gantt chart. Okay, G-A-N-T-T-C-H-A-R-T, Gantt chart. Jadi kita boleh tahu di situ secara grafik bila apa dan sebagainya. Besok bila you buat FYP, final year project, you kena ada Gantt chart. Okay? Okay. Take time daily to assure that materials are ready for the next work session. Come prepared. Maksud dia di sini ialah bagi setiap come prepared ni preparedness bagi setiap satu aktiviti yang awak lakukan. Sama ada mesyuarat ke, presentation ke, it reflects the preparedness it reflects the preparedness. So dalam sebenarnya saya boleh tengok juga ialah dalam minit mesyuarat awak tu saya boleh tahu sama ada beberapa orang ahli ke siapa ke dalam tu yang not prepared. Kalau dia boleh jawab apa-apa tu dengan betul, dengan apa dan sebagainya confidently, maksud dia prepared. Tapi kalau dia jawab dalam meeting ke, presentation macam saya tak pastilah ini. Oh ya, sepatutnya saya ke yang kena buat macam tu. Itu nampak sangat dia not prepared. Okay, those kind of thing. Lagi satu, maintain positive attitude. Macam mana you nak tengok maintain positive attitude? Saya boleh menilai adalah dari segi body language. Bila you dalam meeting, bila you dah masa buat presentation, ialah ni dari segi you punya body language. You punya facial expression dan sebagainya, it reflects your attitude. Kalau you cakap macam saya dan sebagainya ni, you're talking about, wow, do you look at my face? Macam mana muka saya? Macam mana pergerakan tangan saya dan sebagainya? Adakah saya bercakap itu is not a positive attitude. Positive attitude reflects daripada tone suara kita, body language kita, facial expression kita. It reflects we are very positive about it. Ayat-ayat yang kita gunakan. So it is in the presentation, it is in the meeting, it reflects whether you are positive or not. Okay. So itu sahabat, itu yang satu okay, apa tadi Oh sorry, itu yang kedua Hello, tadi kita bincang yang kedua Oh sorry, saya terlupa tadi yang satu. Okay, let's look into the one. Kita reverse ni sebenarnya. Okay, nombor satu. Hello, are you all with me? Yes, Of course. Yes, sir. Kau dah terpegun saya cakap. Okay, lagi satu Lagi satu ialah ni, dalam menilai ni, problem solving. Ini macam mana awak nak menyelesaikan masalah. Tadi merujuk kepada team, lebih kepada teamwork. Elemen-elemen yang perlu ada dalam satu kumpulan. Yang pertama ni adalah berkaitan macam mana awak menyelesaikan masalah dalam kumpulan. Maksud dia, proses dalam menyelesaikan masalah. Okay? Macam mana, apakah proses-proses yang dalam masalah? So macam juga kalau awak buat PBL, awak ada fila table apa semua tu kan, facts, apa lagi? Kalau pernah buat fila table? Pernah, sir. Fila table apa? Dia ada facts, apa lagi? I stand for ideas. Lagi? L? L apa L? Dah lupa. Facts, ideas, L. Learning. Learning, what you need to do kan. Okay. A apa? Action. Fila ni hanya satu method dalam PBL. Ada orang lain tak pakai fila pun. Okey, macam PBL, macam di sini ni, kalau awak tengok di sini, ni boleh nampak tak? Okey. Jadi kalau awak tengok di sini, ini adalah sebenarnya awak akan nampak fila di sini sebenarnya. Okey, awak akan nampak fila. Okey. Okey. So fila. Jadi kalau you tengok dalam fila, jadi tak semestinya pakai fila, dia boleh pakai benda kaedah lain. Fila tu dia boleh buat dalam jadual nak memudahkan kerja dia, sebab tu dia buat fila. Kat kaedah lain pun boleh. Proses dia, jadi fila, facts di situ, kalau you belajar dalam PBL, facts,
Maksud dia apa yang telah pun ada, apa yang telah diberikan, apa fakta yang you boleh dapatkan ketika itu. Dalam konteks ni ialah apakah fakta yang awak boleh dapatkan, facts yang awak boleh dapat daripada report yang telah diberikan pada awak tu. Okay? Firok Suria KLDD report tadi tu, Incident Investigation Report tu, daripada report tu apa yang awak boleh dapat? What do we know? Kalau you tengok dalam ni, relevant facts. We are talking about the facts. What do we know daripada report berkenaan? Okay, that's the facts. Okay, itu facts. Jadi awak kena buat listing lah. Even dalam FILA pun awak kena buat listing kan? Okay, that's why you have to know daripada what is being given to you. Trigger dia adalah based on that report, KLDD, Suria KLDD Investigation Report yang telah dibuat dan telah diberikan kepada awak. Awak kena kumpulkan maklumat. What are facts that is being given? What is, apa yang ada daripada report tu? What do we know? Apa yang kita dapat tahu daripada situ? Kumpul the facts, collect the facts. Identify the facts. Okay. Kemudian, apa I tadi? Ideas. Ideas sebenarnya, what more do we want to know sebenarnya? Apa lagi yang perlu kita cari Apa lagi yang perlu kita cari? Apa lagi maklumat yang kita perlukan untuk melengkapkan penyelesaian kepada fakta-fakta. Jadi fakta yang diberikan, okey, katakan you have 100%. Fakta yang diberikan hanyalah mungkin dalam 60%. Jadi ada 40 lagi fakta yang you tak tahu. Jadi you identify apa lagi fakta yang 40% tu untuk mencukupkan dia 100%. So you identify, kita perlu dapatkan maklumat berkenaan ni, pelaporan maklumat ni, perlu dapatkan maklumat ni, apa ni. What else do we want to know untuk melengkapkan dia 100% tu? To be a good report, kan? Apakah lagi yang perlu kita tahu untuk supaya investigation dan report kita itu merupakan satu report yang perfect. Kena ada 40%, katakan. Kena carilah apa dia yang perlu kita nak cari. Kemudian L apa? Learning. Apa maksud learning? Jadi kan kita dah ada yang 40% tu fakta yang perlu kita cari kan. Jadi learning di sini kita kena pasti kat mana maklumat ni kita kena cari. Maksudnya kita kena cari lagi 40% yang kita tak tahu fakta tu, kita kena cari tu. Cari maklumat lanjut berkenaan dengan dia tu. So learning is a process. Jadi kalau you perhatikan di sini, POPBL ni sebenarnya semuanya adalah proses. It's a process. So jadi kalau problem solving ni pun problem solving process sebenarnya. You know what is the fact is given. What are the other facts that you need to find? Lepas tu cari maklumat tersebut. Dekat mana maklumat tersebut you boleh dapatkan? Cari. Adakah you Google, you cari apa dan sebagainya. So, apa yang you buat? Organize question for research. Okay? Organize question for research maksud dia dengan soalan. Pembelajaran hanya boleh berlaku sekiranya ada soalan. Kalau tak ada soalan sebenarnya, you won't learn. You tak akan belajar. So, organize question for research. Okay? Select useful information from appropriate sources. Ini adalah awak punya learning process ni sebenarnya. L. Okay? Ini adalah L. Okay? Okay. Ask relevant question. What do you know? Organize question for research. Ini adalah awak punya tadi. Facts. Ini adalah awak punya tadi apa? Learning process, kan? Organize question, ini adalah sebahagiannya learning process ni. Okay. Learning process. Okay. So lagi, lepas tu dah learning process, awak dah cari maklumat, itu gini dan sebagainya. Lepas tu apa? Action, sir. Action. Jadi selepas awak buat, kalau awak perhatikan learning process select useful information sources, yang dia tu sampai kat sini. Organize and present information effectively. Maksud dia awak dah cari, awak pelajari, lepas tu apa nak buat? Nyatakan ini dapatan-dapatan dia. Okey?
Bila awak dah tahu dapatan-dapatan tersebut, barulah awak boleh take action. Okey. Jadi daripada dapatan-dapatan tersebut, awak tengok kepentingan-kepentingan dia. Ingat awak tidak boleh membuat keputusan tanpa maklumat yang cukup. Sekiranya kita membuat keputusan dengan maklumat yang terhad, bererti kita akan membuat keputusan yang bodoh ataupun kita buat keputusan yang gila. Okay? So pastikan you have enough info. Setelah you dapat maklumat yang cukup, kemudian you kenal pasti apakah masalah yang sebenarnya. Okay? Jadi setelah you dapat maklumat tadi, you bentangkan maklumat-maklumat tu, lepas tu you perlu kenal pasti apakah dia punya prioriti yang sebenar, dan daripada situ juga you boleh kenal pasti, tengok balik semula, adakah kita melihat masalah ini dengan cara yang betul. Adakah kita melihat masalah kita adalah kita melihat masalah itu ataupun kita melihat simptom kepada masalah tu, ataupun kita melihat kepada punca masalah tu sebenarnya. This is very important. Kalau awak melihat masalah tu, that's why dia kata problem identification ataupun problem statement, problem identification. Bila kita kenal pasti bahawa problem kita adalah problem yang sebenar. Contoh dia, awak sakit kepala. Sakit kepala adakah punca masalah awak ataupun simptom kepada masalah awak? Hello? Kalau you sakit kepala adalah simptom kepada masalah awak ataupun punca kepada masalah awak sebenarnya? Simptom, sir. Simptom, sir. So, bila awak makan Panadol, awak tak menyelesaikan masalah yang sebenar, the root cause, punca masalah. Awak hanya menyelesaikan simptom, sakit kepala hilang. Tapi lepas tu datang lagi. Kalau dah setiap hari sakit kepala, apa masalah dia? Makan Panadol, okey, 2-3 jam lepas tu timbul sakit lagi. Bila buat pemeriksaan doktor dapati bahawa awak ada ketumbuhan dalam kepala. Jadi ketumbuhan dalam kepala itu adalah dia punya punca ataupun root cause kepada awak sakit kepala. Selagi tumor, ketumbuhan dalam otak awak tu tidak dibuang, sampai bila-bila pun penyakit sakit kepala awak tu tak akan hilang. Faham tak maksud saya? Faham, sir. Kalau awak sakit kepala, saya sakit kepala sebab saya stres, sebab saya hari ni banyak masalah yang perlu saya fikirkan. Jadi awak makan Panadol, awak hilang sakit kepala, tetapi dia akan timbul balik bila awak fikirkan semula masalah yang awak hadapi. So jadi awak kena selesaikan masalah di pejabat ke masalah peribadi awak kena selesaikan, barulah hilang penyakit kepala awak. The root cause is the problem that you're facing with your social life or your office or your personal life, social life, apa dan sebagainya. Faham tak? So that is your root cause. You kena faham So kalau you makan Panadol, it won't solve your problem, it solve your symptom. So sebab tu, bila kita dah dapat banyak fakta, macam tadi tu, once you collect the facts, daripada situ nanti you akan identify, bila kadang-kadang bila kita melihat satu masalah, so kita create, masalah ni adalah ni. Okey, macam tadi, masalah kita adalah sakit kepala. Okey, kita cari maklumat. Bila kita dah cari maklumat, kita kumpulkan maklumat, kita bentangkan maklumat tu, kemudian kita akan terfikir, benda-benda macam ni, betul ke kita sakit kepala, apa masalah kita sakit kepala sebenarnya? So, lepas tu kita kaji balik, sakit kepala disebabkan oleh itu, ini. Lepas tu kita cari balik. Lepas tu barulah kita kena pasti, sakit kepala kita adalah disebabkan oleh stres bekerja. Sakit kepala kita disebabkan oleh ketumbuhan. Maka you kena buat ulang semula. You akan, kalau you dah tahu root cause adalah ketumbuhan, you cari maklumat seterusnya berkaitan dengan ketumbuhan. Nampak tu, the process need to be repeated again dengan perspektif yang berbeza. Hello, sir. Yes, sir. Jadi dalam menyelesaikan masalah, dia bukan sequential. 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang dia perlu diulang balik, naik ke atas, tengok semula dan sebagainya. Okey, dan kemudian
Selepas tu, bila you dah dapatkan maklumat yang cukup dan you dah buat keputusan, you kenal pasti bahawa inilah masalah you yang sebenar, then penyelesaian masalah. Sebab tu dia kata, nampak ni, identify major problem and stakeholder. Jadi di sini kita nak kenal pasti, adakah is it the root cause atau apa sebenarnya? Or the symptom. Okay? Lepas tu, sebab kita dah decide, inilah dia punya root cause, kemudian tu apa dia punya isu dia seterusnya? Multiple solution to major problems. Setelah kita dah tahu root cause, okay, ianya disebabkan oleh tumor. So, apakah penyelesaian yang terbaik? Adakah kita perlu buat surgery? Adakah kita perlu makan ubat-ubat yang tertentu yang boleh mengecutkan kita punya ketumbuhan? Ataupun kita buat pembedahan secara menggunakan laser? Ataupun kita nak buat pendedah menggunakan kaedah macam-macam kaedah lah yang kita gunakan. Nampak tu? That's why they say develop multiple solution to major problems. Yang seterusnya, choose a course of action and support choice. Setelah kita ada beberapa option dalam menyelesaikan masalah tersebut, kemudian kita perlu buat keputusan ialah daripada pilihan tersebut, apakah yang terbaik? Okay? Setelah kita baik-baik, maksud dia choose a course of action and support choice. So, nampak tu? Setelah kita buat keputusan, kemudian kalau kita kata, okay, penyelesaian terbaik menyelesaikan kaedah ni adalah menggunakan kaedah laser. Walaupun ada beberapa option yang ada, penyelesaian dia adalah laser. Kenapa pula ada justification? Dia tidak akan tak perlu kita pecahkan tengkorak kita hanya buat satu lubang yang kecil saja. Jadi tak perlu open surgery, tak ni sebagainya, all those kind of thing. Jadi keputusan tu ada justifikasi dia. Then bila you dah buat macam tu, you are done. Hello? Hello. Hello sir. Hello sir. Jadi kan, problem solving ni sebenarnya, ini adalah habit bukan awak belajar je buat macam ni, masuk dalam kehidupan awak pun sama. It's not just meant for your subject, no. It's meant for your life. Even in your social life, in your life, because this is a thinking habit. Ini adalah thinking habit. Okay? Jadi bila awak menjadi seorang jurutera, engineer, you have a thinking habit of an engineer. That's why kalau you are a scientist, you have a thinking habit of a scientist. If you are an historian, you will have a thinking habit of an historian. So jadi, these are thinking habits sebenarnya. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah, problem solving punya proses. Okay, boleh faham? Hello? Faham sir. So jadi nanti Boleh sir. Jadi sebab tu saya tak bagi awak format laporan macam mana, format macam mana nak buat meeting, minute meeting tak ada, saya tak bagi format. Dan lagi satu, macam mana nak buat video presentation, saya tak bagi format. Sebab you know what, cuba you tengok poin-poin yang kita bincangkan tadi ni. Dari satu, problem solving, are you able daripada apa yang awak buat tadi tu, yang awak buat video, meeting minute, apa lagi tu, presentation video apa semua kan, satu presentation meeting ke apa, adakah dianya menggambarkan benda-benda ni semua berlaku? Kalau ianya menggambarkan problem solving punya rubrik ni, menggambarkan proses ni berlaku dalam problem solving, dan dia juga menggambarkan proses teamwork berlaku seperti apa yang di dalam ni, you are great. Okay, nampak tak? Penilaian di sini, dia bukan satu penilaian presentation punya penilaian. No. Dia buat penilaian conduct meeting. No. Dia buat penilaian minute meeting. No. Maksudnya semua tu akan digabungkan bagi memenuhi keperluan rubrik ni. Itu dia. Faham ke tak ni? Faham kan? Hello? Faham sir. So, kalau kita boleh buat benda ni, maksud dia kita telah pun memenuhi keperluan proses yang ada dalam POPBL. Ingat POPBL menekankan kepada proses.
So, kepala otak you kena fikir the proses yang sepatutnya saya tunjukkan. Ingat you menunjukkan proses yang you lalui. Bukan you menunjukkan jawapan. Kalau you bagikan jawapan, I'm not happy. Okay? Kalau you menunjukkan proses, membuktikan bahawa proses ni berlaku dan you melaluinya, I will be happy. Dapat tu? Faham tak POPBL punya filosofi dia? Falsafah dia? Jadi kalau awak buatlah apa pun asalkan awak memenuhi keperluan tadi tu, problem solving, dan juga ia memenuhi keperluan ni, apa benda ni, teamwork. Okay, good. Sekarang untuk yang reflection, yang last kali tentang reflection last kali berkenaan dengan reflection. Dalam reflection ni nanti awak jawab dekat after ini ditunjukkan dalam ni saja. Awak buat dalam author. Dalam author saya dah bagi dalam individual assessment. Saya dah sediakan soalan ni, awak isilah Saya nak tengok setiap orang. Saya akan tengok setiap orang, tahu tak? Saya akan tengok setiap orang. Siapa yang kosong kat sini, saya akan potong markah awak kalau awak tak isi benda ni. Okay? So soalan yang pertama, ni refleksi refleksi. How you what you think, what you feel. Okay, describe a specific example of something you learn from your PBL team. Okay? Information or a problem solving or teamwork skill that you probably would not have learned on your own. Jadi kalau di sini awak kena tunjukkan bahawa berikan satu contoh berikan satu contoh yang you belajar dalam POPBL ni, dalam yang you belajar, yang maksud dia bila you buat POPBL ni dengan kawan-kawan you belajar benda-benda sesuatu yang baru. Maksud dia kalau you tak buat benda POPBL dengan kawan you, maksud dia tak akan belajar benda tu. Okay? Maksud dia kalau awak belajar sendiri, awak tak akan dapat. Awak dapat hanya apabila awak bekerja dalam kumpulan. Then you got to explain what. Okay? Alright. Faham soalan yang pertama? Faham. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua menarik dia ialah, tadi ialah awak belajar daripada tim awak. Sebelum ni awak tak belajar benda tu, awak tak tahu. Kalau awak seorang-seorang memang awak tak akan belajar. Jadi bila awak berada dalam kumpulan, awak belajar daripada mereka. Yang kedua pula soalan dia terbalik. Soalan yang kedua pula ialah, agaknya hentam je lah, agaknya awak membuat andaian lah. Kalaulah apakah maksud dia dengan adanya awak, tim awak tu dapat mempelajari sesuatu. Contohnya saya biasanya bila dalam kumpulan, saya rasa kalau saya jawab ni lah, saya kata ialah, kalau saya tak ada dalam kumpulan saya ni, kumpulan saya kumpulan saya akan kurang ceria dan kurang kreatif. Dengan adanya saya able to facilitate the team untuk lebih ceria dan lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. So, ini andaian saya, dan inilah saya punya andaian if I'm working in a team. Dan itulah yang selalu saya buat pun. Okay? Dan dia orang pun akan seronok. Okay. Alright. Dapat tu? Dapat, sir. Okay. Dapat, sir. Menarik kan soalan dia kan? Dapat, sir. Menarik sebenarnya soalan ni. Betul. Menarik, sir. Soalan yang ketiga. Agaknya kan, berikan satu yang soalan yang ketiga ni dia menarik juga ialah, berikan satu cadangan yang spesifik. You jangan kata kumpulan saya patut kena lebih rajin. Betul tak spesifik. Sebuahan saya patutnya kena lebih kreatif. Tak spesifik. You kena be more specific. Apa yang you maksudkan kreatif, apa yang you maksudkan lebih rajin, you kena detailkan lagi. So jadi suggest one specific
practical change that the team could make that would improve the team's learning, problem solving and teamwork skill. Jadi cadangkan apakah perubahan yang perlu dilakukan oleh tim awak untuk memastikan, untuk mempertingkatkan lagi keupayaan tim awak itu dalam proses pembelajaran, menyelesaikan masalah sebagai satu kumpulan. Apa yang perlu awak apa yang tim awak perlu baiki. So be specific, jangan macam tadi kenyataan tadi terlampau umum. So you have to be more specific. Saya cadangkan kepada tim saya iaitu menggunakan satu strategi brainstorming yang dinamakan sebagai bla 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 bla, sebab brainstorming strategi baru ni adalah yang jarang digunakan dan tetapi is very powerful, yang digunakan oleh bla 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 bla. Contohlah kan, maybe you came across bila you go to the Google, dekat internet ke dekat apa, bahawa your team are not using that method, but a lot of team nowadays menggunakan satu kaedah yang baru, dan these are the technique. Why not? Awak carilah sekarang apa tekniknya dalam team, dalam teamwork ni, apa strategi yang perlu digunakan. Ataupun awak kata menggunakan kaedah 6 thinking hats yang digunakan oleh ni sebab apa, dia akan menjadikan kumpulan kita lebih kreatif. Seven thinking hat yang diperkenalkan oleh Edward de Bono. Contoh kalau macam tu. Nampak tak? Hello. Hello sir. Yes sir. Jadi menunjukkan bahawa awak ni profesional. Lepas tu awak tengok ada tak kat sini mana ada something to do talking about professional, mana dia nampak ni, produce quality work, create products that resemble practicing professional in the field. Nampak cara awak berfikir, cara awak bertindak looks like a professional. Nampak tu, cara awak bercakap, cara like professional. Hello. Jadi apa yang perlu awak buat untuk reflection ni, jawab seikhlas mungkin, sebaik mungkin, and try to be more creative on cara you menjawab ni. Kalau awak tulis 2-3 perkataan saja, alamak, you make me sad kalau you buat 3 perkataan aja apa. You see? Got it? Yes sir. Yes, sir. Got it sir. Okay, got it. So sebenarnya kalau PPO, PBL ni awak buat, you know what? It's going to be enjoyable. It's going to be interesting. The process. Ingat it's not the end product. It's not really the end product. The process yang perlu awak lakukan. Okay. Lagi banyak awak buat macam meeting tu. Lagi banyak awak buat meeting, maka pengalaman awak itu, mungkin the first meeting cara awak buat minute meeting tak bagus, the second meeting you will improve, third meeting you will improve, fourth meeting mungkin perfect minute yang awak tulis. Nampak? Repetition is the mother of mastery. Repetition is the mother of skill. Okay, ada apa-apa pertanyaan? Wow. Dekat pukul 10 dah. Apa? Ada apa-apa pertanyaan? So clear? Pastikan you're clear tentang apa yang penilaian dan sebagainya. Soalan ni dah letak kat outer. Dah, saya dah letak semua dekat outer. Everything in outer. Dan please because this is 20% guys. 20%, a lot. Sir. Yeah. Individual assignment tu kita perlu buat sebelum POPBL ataupun selepas POPBL. Yang mana? Reflection. Yang individual assignment yang saya terangkan sekarang. Mana ada individual assignment? Yang ada assignment yang ni POPBL reflection. Yang reflection sir, reflection tu. Reflection mestilah setelah kita melalui barulah kita buat refleksi. Reflection bermaksud apa? Reflection bermaksud, perkataan bahasa Melayu dia muhasabah. Faham tak muhasabah? Muhasabah diri. Faham tak muhasabah? Faham sir.
Maksud dia kita telah melalui perkara tersebut dan kita lihat semula, aku dah melalui ini apakah yang aku boleh pelajari daripada sini. Aku kena mensyukuri apa yang telah lalui. Ini sebenarnya menyeronokkan rupanya. Ini aku perlu baiki. Jadi kita membuat penilaian semula terhadap apa yang telah kita lalui. So that's the whole idea of reflection. Reflection ini adalah setelah semuanya selesai. Okay? Setelah semuanya selesai. Tapi sebenarnya awak boleh jawab juga. Kalau mesti kata specific something that you had learned, semasa lagi proses yang awak lalui ini, mungkin awak dah terjumpa jawapan tersebut. Bolehlah isi. Okay? Alright? So reflection bermaksud apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasakan setelah kita melalui proses tersebut, baru itu dikatakan sebagai reflection. So reflection will be the last thing that you do sebenarnya. Okay, lagi soalan? Ya, biasanya kita panggil muhasabah diri kan. Kita menilai diri kita semula. Menilai hubungan kita, macam tu jugalah. Lagi satu, saya nak tanya awak, penilaian pensyarah, penilaian program kursus, penilaian kursus dah keluar ke belum? Spark? Belum lagi, sir. Okey, please bila dah keluar tolong buat penilaian benda tu. Okey. Okey, ada apa lagi? Ada, sir. Kalau ada apa-apa please confirm betul-betul please nyatakan dengan jelas. Sebab saya tak nak terima, frankly speaking, I don't like to receive a lot of WhatsApp dan sebagainya. I don't want to get committed benda-benda macam tu. Nak tanya sekarang. So I don't want kalau ada, you bayangkan saya ada 203 orang pelajar, kalau 100 WhatsApp saya pun saya dah pening dah. Okay? Belum lagi saya punya nanti hal-hal pengurusan, bertakbiran apa semua kan, benda-benda macam tu kan. Sir, Yep. refleksi ni kena lepas jawab tu kena letak dalam report No. Itu semua dalam author saja. Tapi dalam tadi saya cek dalam author tu tak ada tempat nak letak refleksi. Ada, you jawablah soalan tu. Tak, you pergi kepada individual assessment. You go to individual assessment, dia akan ada dalam individual assessment ada 3 soalan. Saya tak on kan dia. Ya. Rasanya sebelum on lagi. Nanti kejap Sat Sekejap. Cuba tengok you dah tengah check. Good. Okay. It's a good thing that you respond to me. Nanti saya tengok assessment. Saya tengok saya punya assessment. Yeah, I didn't open it. Okay, saya buka. Okay, dah boleh baca, boleh tengok. Okay, cuba tengok tu. Dah boleh, sir. Saya bagi satu markah. Satu markah tu bukan markah sebenarnya tu. Yang tengok saya nak tengok you jawab. Kalau you jawab saya bagi consider markah penuh lah kalau jawab dengan betul. Kalau you tak jawab dengan betul, main aja macam tak nak menjawab je, saya potong markah awak lah, itu je. Tapi saya confident, sir. Apa dia? Kalau confident buktikanlah dengan penulisan. Penulisan awak tu menggambarkan confident. Kalau awak tulis 2-3 perkataan, maksud dia awak tak confident lah, awak tak kisah tu. Cara penulisan awak tu menunjukkan awak confident. Bukan saya boleh nampak muka awak dan sebagainya. Saya confident, sir. Macam mana nak buktikan dia? Daripada penulisan ialah cara penulisan awak tu menunjukkan awak confident. Okay. Okay, got it Dan saya boleh pantau ni semua. Walaupun 200 orang dengan adanya author, saya boleh pantau awak sebenarnya. Awak tulis ke, tak tulis ke, apa semua saya boleh tahu sebenarnya. Okay. Bila awak tulis pun saya boleh tahu. Okay. Okay, ada apa lagi pertanyaan? Ada, sir. Okay. Zim, kau dekat puncak gunung mana tu? Maaf, sir. So, okay. So good I hope
I hope that you will enjoy doing the POPBL. Dan you kena faham POPBL ni sebenarnya dia tak semesti pakai filler. Kalau you nak pakai filler, up to you. Sebenarnya up to you lah apa yang you dah biasa gunakan. Sebenarnya penekanan kepada POPBL adalah the process. Nak pastikan bahawa you melakukan proses itu dengan baik, dengan betul dan seronok. Nah, you enjoy it. Kalau you tak enjoy, maksud dia is also it's not a good learning process. A good learning process is supposed to be fun. Okay? Alright, ada apa lagi? Okay. Saya sebenarnya kalau boleh saya nak bagi awak markah 20 tu. Tapi kena tunjuklah, buktikan bahawa awak nak. Itu je. Kalau awak buat main-main, maksud dia awak tak nak lah markah tu. Okay. Baik, sir. Okay. Sir. Okay? Sir. Ya. Untuk next week, test 2 kan? Ya. Lepas test 2 ada kelas lagi tak? Next week dah final dah habis dah kita. Okay. Minggu yang ke-14 kan, next week dah minggu 14 kan? Dah habis dah, tak ada apa lagi dah. Alright, sir. Minggu yang ke-14. Yang lain tu you study je. Dan my recommendation, tolong jangan study apa yang nota yang ada dan sebagainya. Please broaden out. That's why make full use of your internet. Even you buat POPBL ni kan, go to the internet. There's a lot of info in the internet kan. You tolong pastikan bahawa otak you ni terbuka. Otak you ni terbuka. Jadi maksud dia, don't depend so much on your lecturer. Don't depend so much on the notes. Especially the notes that lecturer you're given to you kan, that's given to you. Saya cakap terus terang, saya sebenarnya tak suka student yang terikat kepada lecturer dia. Saya suka student yang bebas. Maksud dia, you baca macam-macam mana lain, apa yang you boleh baca, you baca, kaedah lain yang you tahu, you gunakan. Because in reality, that is how you survive. Okay? So, you have to be flexible. You have to have an open mind, benda-benda macam tu. Okay. Okay guys, that's all for tonight. Thanks for coming for the class tonight, and have a sweet dream, sleep tight, and see you all next week. Okay? Thank you, sir. You too, sir. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, then. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.